Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih penonton kerana bersama kami dalam rancangan Diari Rawat. Seperti biasa, setia menemani anda setiap hari Rabu jam 9 malam di saluran TV1, saluran berita RTM, juga melalui aplikasi RTM Click. Nirwan dan juga penonton, tadi kita dah pun menyaksikan pengisytiharaan permulaan bagi bulan puasa bagi umat Islam seperti yang diisytiharkan, diumumkan oleh Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad yang merupakan penyimpan mohor besar raja-raja, dan sudah pastinya esok permulaan bulan puasa. Jadi kita nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa, dan dalam masa yang sama juga Nirwan, kita nak war-warkan kepada masyarakat di luar sana, jangan sesekali kita mengabaikan aspek kesihatan kendiri kita. Betul Munawar, sebab itu rancangan Diari Rawat terus bersiaran setiap hari Rabu jam 9 malam. Semestinya bersama dengan kami berdua, Nirwan Haji Amir dan juga Munawar Azmi, untuk sama-sama mengupas dan juga berkongsikan topik-topik mengenai dunia kesihatan. Dan yang paling penting, malam ini sebenarnya satu topik yang sangat signifikan dengan bulan Mac ini, iaitu glaukoma, pencuri senyap penglihatan. Dan sudah pasti bila bercakap berkenaan dengan bagaimana usaha untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan glaukoma ini, sudah pasti setiap bulan Mac pada minggu kedua di seluruh dunia akan menyambut Minggu Kesedaran Glaukoma. Jadi itu antara topik yang akan kita ketengahkan walaupun kita dah masuk minggu ketiga Mac. Betul. Jadi jangan risau, kita masih lagi berusaha untuk menyampaikan kepada anda apa yang dimaksudkan dengan glaukoma. Betul. So, pasti ada yang tertanya, apa yang dimaksudkan glaukoma ni? Betul, ramai pasti tertanya apakah itu glaukoma. Mungkin pernah dengar tapi tidak mengerti apa itu glaukoma. Tapi macam Munawar cakap sebentar tadi, bulan 3 setiap 12 Mac setiap tahun sejak 2008 kita menyambut Hari Glaukoma Sedunia, yang mana tema pada tahun ini adalah The World is Bright, Save Your Sight. Dunia itu cerah, selamatkan penglihatanmu. Ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum mengenai satu penyakit mata yang dikenali sebagai glaukoma. Okey, itu secara mukadimahnya lah. Yep. Sekarang ini sebelum kita bersama dengan tetamu kita di studio, bersama dengan pakar kita untuk membincangkan topik glaukoma ini, pencuri senyap penglihatan ini, kita saksikan terlebih dahulu teaser yang kami sediakan untuk anda berkenaan topik malam ini. Baik penonton, untuk kita membicarakan topik berkenaan glaukoma, pencuri senyap penglihatan, kami bawakan pakar di studio pada malam ini, iaitu Dr. Suresh Subramaniam yang merupakan pakar perunding oftalmologi dan pakar bedah glaukoma. Apa khabar doktor? Terima kasih bersama kami jauh daripada Ipoh doktor. Ya. Terima kasih. Okey, baik doktor. Kita teruskan dengan perbincangan kita doktor dan juga perkongsian kepada para penonton, yang mana glaukoma ini adalah satu terma yang mungkin tidak familiar di kalangan kebanyakan orang. Mungkin doktor boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan glaukoma dan kenapa seringkali ia dipanggil sebagai pencuri senyap penglihatan? Okey. Penyakit glaukoma ini actually dah lama dah. Only thing is masa kita cakap pasal glaukoma, penyakit mata, masyarakat fikir mata tu ada merah ke, sakit ke. Dia sebenarnya tak ada tanda sebenarnya. Most of the time kita ada dua macam glaukoma. Glaukoma sudut buka dan glaukoma sudut tutup. Yang kebanyakannya sudut yang terbuka, dia asymptomatic. Kebanyakan mereka tak tahu mereka ada glaukoma. Dan appearance tak ada terganggu apa-apa. Nampak biasa je. Nampak biasa je. Kalau kita buat satu term, mata adalah kamera, kabel, otak. Kamera tu cantik, tak ada masalah. Glaukoma selalu menyebabkan kerosakan pada saraf mata, saraf optik yang berada di belakang mata lah. Dan kerosakan dia tu memang dia tidak terjadi cepat, perlahan, sedikit dia mencuri. Macam kita umpama, saya selalu bagi contoh lah, umpama dalam keluarga kita, dalam rumah kita, kita ada 1.2 juta ringgit. Semuanya dalam satu ringgit kan. Ada seorang dalam rumah tu, dia tiap hari ambil RM1. Tiap hari ambil RM1. Dia tak perasan. Begitu significantly dah kurang, baru kita perasan. Kenapa saya cakap 1.2 juta ringgit? Memang Tuhan memberi kita saraf 1.2 juta saraf sebelah kanan dan
1.2 juta sebelah kiri. Dia mengambil sikit-sikit, pelan-pelan ambil. Dan ketajaman penglihatan tak terganggu. Tak terganggu. Tak terganggu. I got a patient di mana dia advanced stage glaucoma, dia drive. Datang ke klinik saya ambil berubat, dia boleh drive, no problem. Dia boleh baca, no problem. Only thing is dia punya lapangan pandangan dia tu sempit. Okey, doktor. Bila doktor menyentuh berkenaan glaukoma ini, kita juga ingin menyentuh berkenaan anatomi ataupun struktur mata manusia untuk kita memberikan pemahaman lebih jelas kepada penonton. Bahagian mana sebenarnya yang boleh menjejaskan ataupun menyebabkan glaukoma ini, doktor? Seperti yang saya cakap tadi, mata. Kita ada mata yang umpama kamera. Kita ada kamera USB kabel pergi ke CPU kan. Begitu juga mata ada saraf optik pergi ke otak. Apa pun yang mata melihat, information tu harus hantar pergi ke otak for interpretation. Begitu kabel tu rosak, jumlah information yang pergi ke otak tu tak komplit. Dia jadi sempit. Itu yang menyebabkan dia glaukoma tu memang adalah penyakit kerusakan saraf optik yang berada di belakang mata, bukan di depan mata. Seperti yang dipaparkan pada skrin. Seperti yang dipaparkan dalam skrin tu, kita nampak yang depan tu biji mata. Biji mata dia tak ada masalah apa-apa. Most of the time. Kita cakap pasal primary glaucoma, most of the time mata tu cantik, tak ada masalah. Masalahnya ada di belakang yang kabel namanya saraf optik. Jadi informasi yang tangkap dekat mata tu tak komplit pergi ke otak. So apa yang nampak tu tak komplit lah. Dari segi komplit means the lapangan pandangan dia tu makin lama makin sempit. Even dah kecil kita panggil tunnel vision, dia masih boleh jalan, no problem. Masih boleh nampak. Masih dengan nampak. jelas. Only thing is kalau berada siapa-siapa berada di tepi dia tak nampak. Hanya nampak tengah saja. Yang seperti gambar di sini kita nampak. Gambar awal tu ialah penglihatan yang normal. Makin lama penglihatan yang menjadi sempit. Yang gelap tu hitam lah. Sempit sampai jadi tunnel vision. Yang terus di tepi sana tu kecil penglihatan tu. Baik, doktor. Bercakap mengenai pencuri senyap penglihatan ini, apakah faktor risiko yang menyebabkan boleh berlakunya glaukoma pada seseorang ni? Faktor risiko tu kalau kita lihat bagi saya, siapa pun tak bebas. Even baby pun boleh dapat glaukoma, even elderly pun boleh dapat glaukoma. Tak ada yang particular orang je dapat glaukoma. Saya selalu memberitahu kepada pesakit semua, keluarga pesakit juga, kita kena buat self assessment. Self assessment means kita sekarang semuanya adalah digital kan. Betul. Semua ada dalam, you can just Google, you dapat information semua. Oleh kerana kita tak dapat jumpa doktor, informasi ada di depan kita. Adakah kita menggunakan, tidak menggunakan. So, buat self-assessment. Yang macam umpamalah, saya selalu begitu. Kalau katakan kita tak ada penyakit apa-apa, tak ada. Kita sihat. Tapi dalam keluarga kita, ahli keluarga kita, ada glaukoma. So, you must do, dia harus cek mata, make sure mata kita sihat. Kalau katakan dia sihat, keluarga pun sihat, tapi dia pakai cermin mata. The more tebal cermin mata, more risiko tinggi untuk dapat glaukoma. Risiko saja, bukan akan dapat, risikonya tinggi untuk dapat glaukoma. Kalau katakan dia tak ada apa-apa, dia tak pakai cermin mata, tapi dia menggunakan obat titis mata. Beli dekat farmasi. Sekarang kan semua obat dia beli kan, dia beli obat di titis mata dan dia make sure obat tu adalah hanya artificial tears ataupun kadang-kadang dia beli obat tu dalam tu ada kandungan steroid. Secara tidak langsung dia tak tahu ada steroid, dia pakai. Lama-lama steroid itu menyebabkan glaukoma itu menyebabkan kebutaan. Okey, doktor. Itu antara beberapa faktor risiko yang boleh menyebabkan seseorang tersebut menghidap penyakit glaukoma ini. Faktor sejarah keluarga, faktor ubat titisan yang mengandungi steroid dan juga mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin ada juga yang bertanya, adakah pesakit yang menghidapi diabetes, kencing manis, hipertensi akan berpotensi untuk mendapat glaukoma, doktor? Ya, sebelum tu even tu kita tak ada apa-apa penyakit. No, I'm healthy. Your age is actually factor. Begitu kita dah masuk umur 40 tahun, kita harus wajib cek mata satu kali untuk mengetahui adakah kita ada penyakit yang geriatrik yang hubungan dengan usia seperti glaukoma. And kencing manis, hypertension, memang itu adalah risiko untuk mendapat glaukoma. Kalau katakan dia sihat tak ada apa-apa, tapi kencing manis dia tak begitu bagus kontrol, dia boleh dapat glaukoma.
Begitu juga darah tinggi pun boleh terjadi glaukoma because of secondary problem. Oh, okey. Okey, Munawar dan juga doktor, saya nak berkongsikan sedikit pengalaman saya lah, yang mana bapa saya dia pernah ada kecederaan dalam mata, retinal detachment ataupun retina terkoyak. Adakah itu antara faktor risiko ataupun yang akan menyebabkan berlakunya glaukoma kepada dia? Retinal detachment adalah satu penyakit yang bahagian saraf yang namanya retina. Okey. Dia detach daripada dinding bola mata. Okey. Dia ada sebab kenapa dia detach. Okey, faham. Banyak sebab lah. Selalunya sebab itu juga boleh menyebabkan glaukoma terjadi. Ada kalanya kerana rawatan retinal detachment juga boleh menyebabkan terjadi secondary glaukoma. So boleh terjadi glaukoma penyakit. Okey, doktor tadi menyentuh dua jenis glaukoma yang secara umum yang kita ketahui. Jadi mungkin doktor boleh perjelaskan jenis ataupun kategori glaukoma ini, apa antara perbezaannya? Mungkin ada sudut perbezaan dari segi simptom, doktor? Ya, sebab kebanyakan kenapa masyarakat kita dia ada glaukoma tapi dia tak dapat datang jumpa kita. Saya selalu bagi tahu kepada pesakit saya, macam kencing manis juga. Tak ada orang pergi ke jumpa doktor, doktor saya minum air banyak, makan banyak, kencing banyak. Tak. Betul, doktor. Begitu juga penyakit glaukoma pun. Mereka takkan datang jumpa kita sebab mata dia tak ada masalah. Betul. Mata adalah untuk melihat, dia dapat melihat, dia boleh baca, dia boleh driving, daily living activity tak ada masalah, dia boleh buat semua no problem. Tapi itu adalah jenis yang glaukoma selalunya adalah jenis glaukoma yang sudut terbuka. Kita ada dua macam glaukoma seperti ceritakan. Yang sudut terbuka itu adalah di mana kita tengok, kalau kita cek mata kita tu ada tempat di mana kita nampak sudut tu terbuka atau tertutup. Yang selalunya sudut yang terbuka tu tak ada simptom. Yang tertutup selalunya akan simptom. Sebab yang tutup tu sudden rise in tekanan mata. Begitu tekanan mata tu tinggi, matanya jadi merah dan mereka datang jumpa kita. Okey, apa antara simptom-simptom untuk yang tertutup tadi, doktor? Matanya merah dan sakit. Tekanan itu sangat tinggi sehingga boleh menyebabkan sakit kepala, mual-mual, muntah. Dan of course penglihatan menjadi kabur. Dan kadang-kadang dia akan nampak, kalau dia tengok lampu putih, dia nampak pelangi, warna pelangi. Macam tu dia kan. Memang yang sudut tertutup tak ada masalah. Memang mereka akan datang awal. Dan yang masalah adalah yang sudut terbuka. Jarang mereka ada symptoms. Accidental finding. Nampak normal, nampak biasa, tapi hakikatnya mereka mengidap glaukoma. Jadi baik kepada penonton, banyak lagi persoalan yang kita akan ajukan kepada tetamu kita untuk sama-sama kita fahami dan sama-sama kita cakna mengenai dengan penyakit glaukoma ini. Tapi sebelum itu, penonton sekalian, kita teruskan berada di depan kaca TV anda. Kita akan berehat seketika, kita akan berjumpa selepas ini di rancangan Diari Rawat. Saya rasa ini bagus. Ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang tu. Ini agak efek ekonomikal untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni. Sebab dia satu set bala sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah,
keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Terima kasih kerana terus bersama kami di rancangan Diari Rawat. Pada malam ini membincangkan topik glaukoma, pencuri senyap penglihatan. Dan pada malam ini kita akan bersama dengan seorang pesakit glaukoma untuk berkongsikan pengalaman beliau bermula mengidap penyakit glaukoma dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh beliau. Jadi bersama dengan kita pada malam ini Cik Hasnida Saarani. Assalamualaikum Cik Hasnida. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat untuk berkongsikan pengalaman Cik Hasnida mengidap penyakit glaukoma. Mungkin Cik Hasnida boleh ceritakan permulaannya sedar bahawa Cik Hasnida mengidap glaukoma. Okey. Terima kasih kerana menjemput pihak kami untuk datang sini. Okey, permulaannya saya mengidap glaukoma adalah pada tahun 2017. Sudah hampir 6 tahun saya mengidap glaukoma. Saya tak sedar pun saya ada glaukoma. Macam doktor cakap tadi, dia pencuri senyap kan. Kita tak rasa sakit. Saya tak ada rasa sakit dan saya sebelum didiagnose glaukoma, saya tak pakai cermin mata pun. Saya penglihatan saya sangat cerah. Lepas tu ada suatu hari tu saya pening kepala. Saya pening. That one the signal yang membawa saya untuk cek mata. So saya pergi ke kedai cermin mata. Saya ingat saya rabun lah, saya ingat nak pakai cermin mata lah kan. Lepas tu dia cek, dia tengok saya bukan rabun. Bukan disebabkan rabun lah. Lepas tu dia kata saya dinasihatkan untuk pergi ke pakar mata untuk cek mungkin ada masalah saraf, berkenaan saraf mata. So kemudian saya pergi berjumpa kepada pakar mata dan waktu tu dia buat pemeriksaan dan dia cek, dia diagnose, dia sahkan saya ada glaukoma. Jadi masa mula-mula diberitahu bahawa Cik Hasnida ada mengidap glaukoma tu, apa perasaan pada ketika itu? Perasaan saya terkejut. Saya tak jangka pun saya akan didiagnose dengan glaukoma seawal ini. Sebab saya mata saya sangat cerah kan sebelum ni. Lepas tu dia tak ada tanda pun saya ada masalah mata. Saya tak ada sakit, saya tak ada rasa sakit. Sihat seperti biasa. Sihat macam biasa. Lepas tu then bacaan tekanan mata saya sangat tinggi waktu tu. Bacaan normal sepatutnya dalam below 20, below 20 kan. Tapi waktu tu bacaan mata saya 64. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. So saya dah advanced stage. Faham? Advanced stage. Maksudnya saya terkejut lah doktor bagi tahu macam tu kan. Dia kata dan dia bagi tahu saya benda ni bukan berlaku serta-merta. Maksudnya dia tempoh masa yang lama. Tapi saya je yang tak sedar. Macam doktor beritahu tadilah, curi seringgit tadi tu. Betul. Memang betul. Memang betul apa yang doktor bagi tahu tadi. Lepas tu saya dimasukkan ke ward. So untuk turunkan tekanan mata tu, saya daripada situ saya start rawatan lah. Baik. Mungkin Cik Hasnida boleh kongsikan apa rawatan yang diberikan kepada Cik Hasnida untuk merawat mengawal glaukoma tu. Rawatan permulaannya saya diberi rawatan menggunakan ubat titis. Ubat titis mata. Ubat titis mata. Lepas tu diikuti dengan pembedahan. Tapi jarak masa daripada saya nak buat saya guna ubat titis mata dengan pembedahan tu mengambil tempoh masa yang lama sebab saya nak accept benda tu. Saya ada denial stage. Maksudnya saya bila doktor bagi tahu titis mata dah tak mampu nak merawat glaukoma saya. So doktor kata kena buat pembedahan.
Waktu tu saya takut nak terima. Okey, faham. Saya takut nak pergi ke next stage. Faham. Saya takut dan saya stop rawatan. Saya tak pergi rawatan. Maksud dia ada tempoh yang Cik Hasnida berhenti daripada mendapatkan rawatan ubat titis tu Ya. sebelum menjalani pembedahan. Pembedahan, ya. Agak lama. Saya nak buat keputusan untuk saya pergi buat pembedahan sebab saya takut. Sebagai manusia biasa, saya ada perasaan takut. Faham. Kalau saya sendiri pun akan ada perasaan yang lebih kuat. Sebab mata. Apa yang membuatkan Cik Hasnida dapat kekuatan untuk meneruskan untuk dapatkan rawatan kesihatan, rawatan pembedahan tu? Sebab dia, bila kita lari daripada kenyataan, benda tu bukan mendatangkan kebaikan. Betul. It become worse. So semakin lama makin teruk. Penglihatan saya semakin sempit. So bukannya dia baik kan. So makin sempit dan saya serah diri. Saya pergi jumpa balik pakar di Hospital Taiping waktu tu. Hospital Taiping dan doktor bagi tahu kena buat juga pembedahan. Pembedahan. So Okey. Itulah. Okey. Bukan mudah untuk buat satu keputusan yang consider besar dalam hidup ni kan. Jadi yang terakhir mungkin Cik Hasnida boleh berkongsikan nasihat kepada penonton kita yang sedang menyaksikan Diari Rawat pada ketika ini mengenai kesedaran terhadap penyakit glaukoma ini. Okey. Kepada saya akan bagi tahu kepada inilah kepada pesakit glaukoma, jika didiagnose sakit glaukoma, perlu dapatkan rawatan secepat mungkin, perlu ikut peraturan yang doktor beri, perlu ikut aturan ubat yang diberi, perlu letak ubat seperti aturan yang diberilah. Dan jangan skip appointment. Lepas tu kepada bukan pesakit glaukoma, maksudnya kita yang sihat, dinasihatkan untuk buat eye screening, ujian saringan mata. Selalunya kita akan buat medical check up untuk badan saja kan? Ya, betul. Kita jarang ambil berat tentang mata. Betul. So perlu buat ujian saringan mata untuk tahu tahap kesihatan mata kita. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Cik Hasnida Saarani yang merupakan seorang pesakit glaukoma di atas kesudian berkongsikan pengalaman Cik Hasnida sendiri mengidap penyakit glaukoma ini. Jadi kita harapkan semoga terus kuat, terus tabah menghadapi segala macam cabaran yang ada. Jadi selepas ini kita akan berbalik kepada tetamu kita, Dr. Suresh dan juga Munawar untuk teruskan perbincangan mengenai topik kita pada malam ini. Okey ni Ruan, berselari dengan apa yang dikongsikan oleh pesakit glaukoma itu tadi doktor. Bagaimana untuk kita gambarkan situasi yang dialami oleh Cik Hasnida? Yalah, tadi doktor ada menyentuh berkenaan kategori glaukoma terbuka di mana ia tak ada simptom, tiba-tiba sahaja boleh berlaku glaukoma. Jadi bagaimana kita boleh kaitkan situasi itu boleh berlaku kepada siapa sahaja doktor? Okey, seperti kita tahu semua, seperti Cik Hasnida beritahu, glaukoma adalah satu penyakit kebutaan. Kebutaan disebabkan oleh kerosakan saraf mata, dan kerosakan ini adalah irreparable. Tak boleh, once kalau rosak tak boleh kita recover balik lah. So back to penyakit ini memang pelan-pelan, bukannya tiba-tiba jadi apa. Dia akan pelan-pelan, dia akan mengambil saraf, damage the saraf optik, dan kebanyakannya adalah disebabkan oleh tekanan biji mata yang kita tak bincang pasal tekanan bola mata. Mata adalah seperti bola. Dia ada, dalam bola itu ada tekanan. Tekanan tu kita nak dalam tekanan yang normal supaya biji mata itu senantiasa dalam bentuk bola. And tekanan mata ini diatur oleh aqueous yang ada di dalam mata ini. So begitu pergerakan aqueous itu tak seimbang, itulah menyebabkan tekanan bola mata itu naik. Pada kes Cik Hasnida tadi, initially memang dia ada peninggian tekanan mata yang meninggi. Pada tahap awal dia tak rasa apa-apa. Kalau katakan dia terdetek pada awal, mungkin kita dapat selamatkan lagi banyak saraf. Pada masa yang dia datang jumpa kita, kerosakan saraf itu adalah menjadi banyak. Dan seperti saya cakap tadi, it's irreparable. Kalau damage, it's damage. Rawatan adalah untuk
melambatkan proses kerosakan lagi yang baru. Yang terjadi itu kita tak boleh buat apa-apa. Okey, doktor menyentuh berkenaan tekanan terhadap mata tersebut. Jadi, apa antara bacaan mata yang normal dan bacaan mata yang berisiko untuk berlakunya glaukoma ini, khususnya untuk pemeriksaan kendiri, doktor? Okey, tekanan mata ini sebenarnya ada banyak cara lah kita ukur tekanan mata. Selalunya kita pakai gold standard Goldman Appellation Method. Daripada metode itu saya ada dikatakan 15 plus minus 3, tapi untuk memudahkan saya selalu beritahu 10 hingga 20 is tekanan normal kita lah. So kalau katakan lebih daripada 20, kita akan diagnose seperti ocular hypertension, di mana dia tekanan mata itu tinggi tapi tidak ada kerosakan saraf mata. Begitu dia ada kerosakan saraf mata, baru kita akan diagnose seperti glaukoma. Then once diagnose glaukoma, baru kita akan check whether is a sudut terbuka ataupun sudut tertutup. Okey, seperti yang doktor nyatakan tadi, dua kategori glaukoma ini adalah sudut terbuka dan juga sudut tertutup. Berkaitan dengan apa yang kita bincangkan, doktor, kita ada satu soalan yang diajukan oleh penonton kita di Facebook rasmi Berita RTM, iaitu daripada Abdul Jalil. Doktor, Abdul Jalil ingin mendapatkan pencerahan daripada doktor sendiri. Ada tak cara untuk kita mengesan glaukoma sudut terbuka dengan sendiri, doktor? Sendiri? Tak ada sebenarnya. Because masalahnya seperti yang saya cakap tadi kan, kamera, biji mata kita tak ada masalah. Yang problem adalah kat saraf. Bila ada saraf, kita kena buat pemeriksaan saraf mata. Jadi pemeriksaan saraf berada di belakang mata. So kita tak boleh buat di rumah macam katakan kencing manis kan. Kita boleh ambil darah dekat rumah, klip dan kita tahu berapa gula. Tapi tekanan untuk glaukoma tu kita kena buat pemeriksaan saraf optik, saraf mata, di mana kita kena buat dua macam pemeriksaan. Satu tu kita tengok bentuk dia macam mana, dengan kita akan menilai tebal saraf tu macam mana within the range. Dan juga kita juga akan periksa functional, di mana bagaimana dia punya sudut lapangan seorang itu, adakah normal ataupun di luar normal. Okey, kita akan dapatkan pencerahan yang lebih mendalam lagi berkenaan topik kita pada malam ini, glaukoma pencuri senyap penglihatan. Tapi pada ketika ini penonton, kami nak bawakan kepada anda, sepastinya bulan puasa ini ramai yang ingin menurunkan berat badan, mengidamkan berat badan yang ideal. Jadi sekarang ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan DR Gym, senaman untuk kempiskan perut. Jom kita saksikan. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lumpur, tulis nama atas batu. Bukan sasaran. Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi.
turun aplikasi RTM Kids sekarang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Dia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Terus bangkit mengatur langkah. Walau kadang tersalah arah. Usahalah tanpa lelah. Merenung ke hadapan. Melakar impian. Mencipta kejayaan. Dinamik, karisma, inspirasi. Baik, bersama kami dalam Diari Rawat, sepastinya untuk kita terus membincangkan berkenaan glaukoma pencuri senyap penglihatan. Sepastinya kita nak perhalusi lagi perbincangan kita pada malam ini, tapi terlebih dahulu saya nak war-warkan kepada penonton setia kita, jangan lupa untuk titipkan sebarang persoalan yang ingin anda ajukan bersama dengan pakar kita di Facebook rasmi kami, Berita RTM. Betul, Munawar. Dan berbalik kepada perbincangan kita, Dr. Suresh, saya ingin bertanyakan dari segi statistiknya. Kalau berdasarkan bancian mata kebangsaan 2014, glaukoma ni merupakan penyebab ketiga tertinggi kebutaan. Yang pertama katarak 58%, diabetik retinopati 10% dan ketiga adalah glaukoma 6.6%. Lebih tepatnya, dan merupakan penyebab kedua tertinggi penyebab kebutaan di dunia. Jadi adakah angka ini akan meningkat dan apakah sebab-sebabnya, Doktor? Okey, actually pada tahun 96, KKM telah buat National Eye Survey pertama. Pada masa itu kita tengok semua yang atas 50 tahun kebutaan. Kebutaan. Kita ada lebih kurang 0.29% orang ada kebutaan both eye lah. Dan pada 0.29% tu 1.8% adalah disebabkan glaukoma pada tahun 96. Tapi begitu lebih kurang setelah 20 tahun kita buat same method, 50 tahun ke atas, jumlah kebutaan peratus kebutaan adalah lebih kurang 1.2%. Dia dalam 1.2% tu penyebab glaukoma kebutaan adalah 6.6%. Di mana kita nampak daripada 1.8% dia meninggi menjadi 6.6%. Salah satu penyebab adalah satu tu maybe kita punya health facility makin lama makin bagus, kita dapat menembusi ke periferi, ke masyarakat di mana kita dapat pergi sana screening. Satu lagi adalah sebab ini seperti yang saya cakap tadi, penyakit glaukoma sangat berherat dengan usia. Jadi kita akan nampak banci the longevity, life expectancy kita itu dah hampir 80 meningkat hampir ke 80%, hampir umur 80 tahun. Berarti kita akan ada banyak orang, ramai yang berusia. So penyakit ini senang dapat untuk kita memang expecting lah akan bertambah. So memang itulah. Jadi memang akan bertambah sebab peningkatan usia dan juga peningkatan masyarakat rakyat Malaysia kan. Daripada 30 juta kita dah jadi 34 juta penambahan. Dan ramai adalah di antara mereka adalah orang bertua.
Seperti yang doktor nyatakan tadi, ramai dalam kalangan penghidap penyakit glaukoma ini adalah dalam kalangan warga emas. Berusia mungkin bermula daripada berusia 40 tahun dan ke atas, doktor. Jadi sejauh mana pemeriksaan ini perlu dilakukan setiap tahun? Khususnya mungkin golongan muda berapa kerap untuk melakukan? Kalau golongan warga emas pula bagaimana, doktor? Seperti yang saya cakap tadi, do a self-test sebab kita punya facility kat kementerian di hospital tu limited kan. We do a self-assessment dulu. Check seperti yang kita cakap tadi, whether kita ada risiko, faktor-faktor risiko tu ada atau tidak ada. Kalau memang kita ada, kita kena test dululah. Begitu kita test satu kali, kita akan retest lagi. Dalam masa, kalau memang ada, kita akan buat 1 tahun 3 kali test. Setiap 4 bulan, kita akan test dan retest again. Sampai kita 2 kali test, kita dapat normal, memang normal. Kalau 2 test kita memang abnormal, dan memang kita akan diagnose sebagai glaukoma. Okey, doktor, itu bercerita berkenaan dengan golongan dewasa. Jadi bagaimana pula dengan bayi, doktor? Bagaimana seseorang ibu bapa tu, dia boleh mengetahui jika bayi dia menghidap glaukoma? Very good. Bayi selalunya kita panggil congenital glaukoma tu, kita nampak mata hitam tu, kalau kita tengok mata hitam tu, kita nampak macam umpama mata lembu. Okey. Besar mata hitam dia tu. Alright. Kita panggil megalocornea. Itulah salah satu tanda. Begitu kita nampak baby kita tu mata hitam tu besar, ataupun selalu mata berair, dia selalu gatal, dan kita kena suspect. Selalunya di Malaysia tak ada masalah baby tu, sebab kita ada lepas melahirkan kita ada dia punya postnatal care tu, ada setelah lahirkan kita ada pemeriksaan lanjutan dalam buku merah tu. Memang masa tu memang mereka akan cek. Okey, doktor, saya juga ingin berbalik kepada persoalan kita tadi. Tadi doktor ada menyentuh berkenaan ubat tetes yang mengandungi steroid. Jadi bagaimana kita nak gambarkan kepada masyarakat risiko dan juga bahayanya penggunaan ubat tetes steroid ini yang boleh menyebabkan berlakunya glaukoma kepada individu, doktor? Okay, this is another very good question di mana saya ingin menyampaikan kepada masyarakat yang sedang menonton. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan titis mata tu, dia fikir IMO. Yes. Kita dapat dalam TV IMO. Semua air mata yang kita beli itu bukanlah IMO selagi kita tak confirm. Kalau kita beli dekat farmasi, tanya pada penjual apakah kandungan dia itu. Kadang-kadang penjual nak dapatkan good impression kan, dia akan bagilah obat steroid di situ supaya masalah mata dia itu hilang. Dan masyarakat yang menggunakan kerana mata merah, dia pakai steroid. Betul. Merah tu hilang. Tapi dan next berikut dia akan beli lagi. Berikut akan beli lagi. Saya ada satu example, very good example. Anak tu umur 6 tahun, mata dia tu merah, pergi jumpa doktor GP dekat klinik, and doktor GP tu bagi steroid, hepatitis steroid. And bapa pakai ubat tu, mata tu dah putih. Father was very happy. Dan bapa pun setiap kali mata tu merah, dia akan beli, dia bagi, beli. Kesian pada umur 11 tahun. Sakit itu refer kepada saya masa saya di Ipoh, dan masa refer kepada saya, satu mata dah buta dah. Allah. Dia belum masih di sekolah primary. Dan saya tanya kenapa jadi ada, saya tanya kepada mak dia apa sebenarnya. Initially dia pakai on PRN base, bila ada mata merah dia pakai. Tapi begitu dia nampak, dia macam depend kan, dia tiap hari dia letak satu titis. Merah je, titis. Merah je. Ada merah, tak ada merah, dia titis. Titis juga. Sebab dia rasa ubat ni macam IMO. Padahal itu adalah steroid. Faham. Okey, kalau penting kan untuk kita meningkatkan kesedaran di sini bahawa dari segi penggunaan ubat tetes yang mengandungi steroid ini, bagaimana ia berisiko untuk menyebabkan glaukoma. Ya, macam mungkin kalau orang yang pakai contact lens kan terlekap tu, mungkin kalau dia pakai lubricant ataupun pelembab mata tu, mungkin saya rasa tak menjadi masalah kan, doktor? Tak ada masalah. Tapi ada juga, doktor, sebut pasal ubat titis kan, ada ubat titis dan juga suplemen di pasaran yang dijual oleh usahawan-usahawan yang dia claim
sebelum dia mengatakan bahawa ini boleh merawat glaukoma. Jadi apa pandangan doktor mengenai dengan perkara itu? Okay. Saya tak nak cakap apa-apa nanti. Tapi bincang begini Sekarang kita adalah di era evidence. Clinical evidence. Kita nak pakai sesuatu, kita perlu adakan clinical evidence. Obat yang kita pakai untuk glaukoma adalah mempunyai clinical evidence. Kita ada bukti, dia telah digunakan trial dan kita dah belajar pasal side effect, semua ada. Kalau side effect apa kita perlu buat, semuanya sudah ada. Yang obat-obat yang dekat Facebook, social media yang seperti Encik cakap tadi tu, I don't know, sebab dia evidence tu adalah fotokopi. Saya pun boleh create juga. Dan tadi I don't know, I cannot comment, tapi kalau kita nak pakai untuk glaukoma ataupun apa pun jenis penyakit, make sure dia ada evidence. Okey, pastikan ianya mendapat keurusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga mendapat deskripsi daripada doktor-doktor yang bertauliah, doktor. Bukan doktor palsu di media sosial. Okey. Doktor, menyentuh berkenaan glaukoma ini, adakah ianya hanya boleh berlaku di sebelah mata sahaja ataupun sekiranya berlaku di sebelah mata saja, adakah ia juga boleh berjangkit di kedua-dua belah mata, doktor? Okey. Seperti selalunya orang yang menggunakan steroid itu selalunya satu mata merah, dia akan gunakan satu mata saja. Dia selalunya kena satu mata saja. Ada yang macam glaukoma disebabkan oleh blunt trauma. Dia main badminton, kena shuttlecock injury, satu mata saja, boleh juga terjadi. Ataupun kerana penyakit-penyakit yang seperti kita bincang tadi pasal darah tinggi, kencing manis, benda penyakit-penyakit ini juga boleh menyebabkan stroke mata, itu pun boleh terjadi satu mata. Selalunya lah. Tapi boleh dapat dua-dua mata, tapi kebanyakannya kita boleh dapat satu mata. Ataupun penyakit yang glaukoma juga, yang tadi kita bincang pasal tekanan biji mata kan? Kita ada satu lagi penyakit glaukoma namanya low tension glaukoma, normal tension glaukoma. Tekanan mata itu normal, tapi dia ada glaukoma. Di mana ada kerosakan saraf mata, di mana kita perlu buat pemeriksaan lebih lanjut pasal badan dia untuk mengetahui kenapa ada benda ini terjadi. Okey, doktor, ada satu yang biasa kita dengar di kalangan masyarakat, bila tanya sakit apa? Migraine. Adakah migraine juga, doktor? Sebab bila migraine kan dia sebelah bahagian kepala saja, sakit mata, sakit kepala sampai rasa macam nak tumbang. Jadi adakah itu ada kaitan dengan glaukoma? Yes, ada kaitan. Selalu migraine kita pakai, saya selalu akan tanya pasal migraine dan juga saya akan juga tanya pasal berdengkur. Orang yang berdengkur juga mempunyai risiko, di mana kita kena buat pemeriksaan lah. Cek mata dia, terutamanya saraf mata, ada tak apa-apa kerosakan yang menyebabkan pesakit ini ada glaukoma ke tidak ada. Tapi memang betul kita ada risiko. Kalau ada migraine yang berdengkur, these are some people kita kena buat pemeriksaan yang Wow, tak sangka Selalu kita ingat yang migraine sahaja faktor-faktor risikonya, tapi termasuk juga individu yang berdengkur. Okey, selepas ini kita akan bincangkan berkenaan kaedah rawatan yang ditawarkan di Malaysia untuk perawatan glaukoma ini. Tapi terlebih dahulu, Nirwan dan juga penonton, kita nak saksikan kapsul yang kami sediakan, kapsul farmasi, iaitu apa perbezaan antara ubat biji dan juga kapsul. Semua untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan apa perbezaan antara ubat biji dan kapsul. Kedua-dua ubat biji dan kapsul perlu diambil secara oral iaitu melalui mulut. Ubat biji iaitu tablet adalah ubat dalam bentuk pepejah, manakala kapsul pula adalah dalam bentuk sediaan ubat serbuk atau cecair dalam kelongsong khas. Terdapat beberapa perbezaan antara ubat biji dan kapsul. Antaranya yang kita boleh lihat dari segi saiz. Kapsul mempunyai jenis saiz yang terhad, tidak boleh dipotong dan tidak digalakkan untuk dibuka kapsul tersebut. Tablet pula terdapat dalam pelbagai saiz dan bentuk. Sesetengah tablet juga boleh dipotong dengan mudah jika diperlukan mengikut dos yang diarahkan oleh doktor. Kedua, dari segi rasa. Salah satu kelebihan kapsul ialah ia boleh menutup rasa ubat dan bau yang kurang menyenangkan. Tablet selalunya berasa pahit, tetapi terdapat juga tablet yang ditambah perasa supaya lebih mudah penerimaannya. Seterusnya, dalam aspek boleh kunyah ataupun chewable. Secara amnya, kapsul tidak boleh dikunyah, tetapi sebenarnya kapsul lebih mudah untuk ditelan berbanding ubat biji. Tablet pula ada dalam bentuk yang boleh dikunyah. Jadi, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan apa saja tentang ubat-ubatan,
pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center di talian 1-800-886-7222 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Walaupun tablet dan kapsul mempunyai tujuan yang sama tetapi terdapat beberapa perbezaan utama antara kedua-duanya bagi pengguna yang mungkin ada alahan kepada tablet atau kapsul tertentu atau memerlukan pilihan yang spesifik seperti vegan atau vegetarian atau juga mengalami kesukaran menelan ubat tablet atau kapsul, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi untuk pilihan ubat-ubatan yang paling sesuai bagi keperluan kesihatan anda. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Kita dapat kemenangan yang gilang gemilang dengan kehilangan satu kursi saja. Jadi terus saya mendesak kerajaan British supaya menentukan merdeka Kedah Melaya ini. Dan memang kerajaan British tidak ada niat nak bagi merdeka kepada kita ini. Karena ini satu negeri yang kaya. Satu negeri yang disifatkan boleh menjadikan koloni dia selama-lama karena ini negeri perbilangan bangsa. Mana boleh bangsa-bangsa yang tiga yang jauh antara satu sama lain boleh menyatu padu. Jadi dia tak sangka boleh jadi. Sekarang orang Cina dah menyatu padu dan dah dengan kita dan orang India pun sama dan saya minta saja raja-raja pun sama juga. Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di rancangan Diari Rawat. Sedar tak sedar Munawar dan juga doktor, kita dah hampir ke penghujung rancangan Diari Rawat pada malam ini dan kita teruskan perbincangan dengan berbaki masa yang ada. Jadi mungkin kita mulakan dengan soalan daripada rakan-rakan di Facebook. Mungkin kita minta paparkan di skrin untuk sama-sama kita kongsikan soalan beliau. Okey. Daripada sahabat, silakan Munawar. Kia Abdul Razak, saya caretaker pesakit glaukoma. Next week dia akan dioperate untuk pemasangan GDD. Dia dapat glaukoma dari kesan pemakaian steroid kerana prolonged uveitis dan dia merupakan steroid responder. Jadi IOP tak turun even guna ubat titis dan makan. Ingin tahu apa pro and cons pemakaian GDD itu, doktor? Okey. GDD adalah glaucoma drainage device di mana saya selalu bagi tahu
seperti yang tadi kita bincang, tekanan mata meningkat disebabkan oleh pergerakan aqueous dalam mata. Begitu pergerakan aqueous mata tu ada rintangan yang banyak sehingga dia menyebabkan accumulation, tekanan terbentuk. Jadi kita nak buat satu bypass. Kita nak gerakan aqueous dan dalam mata tu pergi ke tempat yang lain yang selamat. Jadi kita nak connect. Jadi yang connect itulah kita panggil GDD. Kita buat satu leg baru dekat luar mata, kolam baru dan kolam baru tu kita connect dengan mata dengan satu tube. Kita panggil glaucoma drainage device. Okey, doktor. Berkaitan dengan itu juga, ada soalan yang diajukan oleh penonton kita. Antaranya daripada Jasima Lani. Doktor, mata kanan saya dah buat longkang tapi tidak selesa. Kering macam ada sampah. Ada tak ubat titis yang sesuai untuk digunakan? Okey, selalunya kita letak, begitu kita buat longkang, berarti seperti saya cakap tadi kan, longkang tube adalah kita create satu kolam baru di luar mata supaya air aqueous ni boleh bergerak pergi ke sana. Tekanan dalam mata tu akan berkurang. Normal lah. Kurang ataupun normal within the target range. Begitu kita buat kolam baru dekat dengan mata tu, kolam tu makin lama makin meningkat. Jadi permukaan mata tu dah taklah betul-betul bulat, ada tempat di mana lebih tinggi. Jadi mata kita macam ada macam sampah. Kadang-kadang boleh terjadi dan risiko kering tu memang adalah. Best is actually yang ni masalah di luar mata kan, jadi kita boleh gunakan lubricating agents. Any lubricating agents, kalau boleh gunakan yang preservative free ataupun preservative tak ada masalah, bergantung kepada you. Kalau kita rasa mata kita selamat menggunakan preservative, tak ada no harm kita gunakan. Okey, doktor, selain daripada ubat titis dan juga GDD yang longkang tadi tu, mungkin doktor boleh kongsikan apa lagi rawatan yang diberikan kepada pesakit glaukoma? Okey. It is a very good question actually. The main thing is kita kena make sure patient kita tu kenal apa tu rawatan glaukoma dan bagaimana penggunaan rawatan glaukoma. Seperti tadi Cik Snida kata, selalunya kita akan bagi 2-3 botol dan satu botol kita kena pakai satu hari, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Banyak botol kan. Pesakit kita pun warga emas, mungkin mereka kena ikut betul-betul. So selalunya saya akan bagi tahu mereka, kita akan bagi timing. Okey. Saya akan bagi timing. Kalau pagi saya akan bagi timing. Letak pada masa ini. Kalau 2 kali setiap 12 jam kita kena masuk. Kalau 3 kali setiap 8 jam kita kena masuk ke obat itu. Jadi kita kena bagi dia timing betul-betul. Dan saya juga akan ajar mereka tu cara letak obat. Ada obat yang bagus tapi tekanan tak dapat, kita tak dapat reach the target pressure sebab penggunaan obat tu tak betul. Setiap kali pesakit datang saya akan tanya macam mana letak, sebab warga emas mereka tu kadang-kadang mereka cepat lupa ataupun mereka dengar orang lain kata, then always saya datang saya akan tanya pada mereka bagaimana cara letak obat yang dia amalkan. Okey, itu berkenaan bagaimana untuk mempelajari cara yang betul untuk meletakkan ubat. Okey, dari segi pembedahan laser dan juga pembedahan yang lainnya, doktor? Kalau katakan pertama tu kita gunakan obat titis mata. Kalau obat titis mata tu kita tak dapat reach the target pressure, baru kita akan fikir pasal ada pembedahan yang lain seperti yang seperti kita cakap. Kita boleh gunakan laser, SLT kita panggil selective laser trabeculoplasty, di mana kita buat lubang pada longkang supaya air itu keluar dari mata tanpa rintangan. Ataupun kita juga boleh gunakan nowadays kita akan gunakan minimally invasive glaucoma surgery, di mana masa kita buang cataract kita akan do together dengan MIGS supaya longkang tu rintangan dalam longkang tu rendah, so that air aqueous yang kita bincang tadi itu dia boleh keluar tanpa rintangan daripada mata. Jadi okey doktor, bila berkaitan dengan rawatan ni, semestinya bila seseorang pesakit menghidap glaukoma, pastinya akan mengganggu emosi pesakit tersebut. Jadi mungkin ada sedikit pandangan daripada doktor, apakah langkah sokongan yang perlu diberikan kepada pesakit? Yes, that's the most important. Mereka adalah warga emas kita. Saya selalu beritahu kepada pesakit saya, atau terutamanya keluarga pesakit, whenever there's a patient, siapa-siapa family member datang, saya akan panggil mereka masuk. Family support sangat-sangat penting. Sebab mereka nak pergi toilet pun kadang-kadang perlukan bantuan. So kalau family tu faham bagaimana tahap kecederaan masalah mata dia, sokongan mereka tu lagi baguslah. So family support sangat-sangat penting. Dan memang kita akan bincang dengan family mereka supaya bagaimana kita nak tolong pesakit supaya dia tak terasa. Sebab kalau mata kita ternampak yang
jalan adalah kaki. Begitu mata kita tak nampak, yang jalan adalah tangan dulu. Baru kaki berjalan. So memang mereka perlukan bantuan. Okey, itu pentingnya sokongan sosial moral daripada ahli keluarga, masyarakat sekeliling, khususnya kepada pesakit-pesakit glaukoma. Okey doktor, ada juga yang bertanya doktor, dari segi pengambilan makanan ataupun ginkgo boleh membantu untuk memperbaiki daya penglihatan glaukoma. Adakah benar doktor? Again, suplemen ginkgo tu memang ada paper seperti masa saya buat sub di Korea, memang di situ profesor saya memang ada buat study on this. Tapi still kita very too early to say that dia ada membantu. Tapi tak salah kita gunakan suplemen seperti yang ada ginkgo, ginseng. Benda ini akan membantu aliran darah ke saraf terlebih baik. Lebih kepada neuroprotection daripada dia protect saraf tu tak damage lagi daripada dia pergi repair saraf yang dah damage tu. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Suresh Subramaniam, pakar perunding oftalmologi dan pakar bedah glaukoma. Ini saja ruang masa yang kita ada doktor. Kita harap ianya membantu untuk meningkatkan kesedaran dan juga menjelaskan setiap persoalan anda semua khususnya berkaitan dengan glaukoma ini. Terima kasih juga kepada penonton setia kita yang mengajukan soalan di Facebook rasmi kita Berita RTM. Betul Munawar, dan kita harapkan segala perkongsian mengenai topik pada malam ini jelas buat anda semua, dan apa-apa pun Munawar, kita sedar tak sedar dah masuk bulan Ramadan ni. Kita daripada Diari Rawat ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa. Yang penting jangan lupa niat untuk esok. Jangan lupa untuk bersahur nanti. Betul. Sahur sangat pentinglah untuk memberikan tenaga kepada kita untuk kita memulakan hari pertama bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa juga pada anda yang terlepas untuk menyaksikan siaran kami pada malam ini berkenaan dengan glaukoma, anda boleh saksikan siaran ulangan pada setiap hari Khamis jam 3.05 petang di TV1, manakala setiap hari Rabu jam 3.05 petang di saluran Berita RTM. Sampai di sini saja kami mengundur diri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.